Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin MBI edisi ke-9 2023 bersama saya Akbar Ghazali. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. MBI beri diskaun 70% kompaun tempat letak kereta. 500,000 pelancong luar negara dijangka kunjungi Bandaraya Ipoh hingga hujung tahun ini. Bandaraya Ipoh, lokasi penganjuran mesyuarat Jawatan Kuasa Eksekutif ke-40 TPO 2023. Majlis Bandar Ipoh MBI menawarkan pengurangan kompaun sebanyak 70% khusus kepada kompaun tempat letak kereta. Penawaran kompaun itu dilaksanakan bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Bandaraya Ipoh yang ke-35. Dalam satu kenyataan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin memaklumkan pengurangan kadar kompaun 70% itu akan diberikan kepada warga kota yang membuat bayaran secara atas talian, manakala 50% untuk pembayaran di kaunter MBI. Orang ramai boleh melunaskan tunggakan dan mendapat manfaat tersebut bermula 1 hingga 31 Mei ini. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi turut memberitahu MBI dalam fasa pendigitalan sepenuhnya dari segi operasi dan pembayaran caj tempat letak kereta secara berperingkat menerusi aplikasi mobile Park at Perak bagi menuju Ipoh Bandaraya Pintar menjelang 2030. Seiring dengan hasrat pelaksanaan pendigitalan sepenuhnya, MBI tidak lagi menjual kupon fizikal kepada ejen jualan kupon letak kereta berkuat kuasa 1 Jun tahun lalu. Bagaimanapun, kupon fizikal sedia ada masih boleh dijual kepada orang awam dan digunakan di MBI sehingga 31 Disember tahun ini. Seramai 500,000 pelancong luar negara akan mengunjungi Bandaraya Ipoh hingga hujung tahun ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin yakin sasaran itu mampu dicapai serentak dengan penganjuran Tahun Melawat Ipoh 2023. Jelas beliau, sasaran itu juga adalah berdasarkan pencapaian hingga April lepas yang menyaksikan kira-kira 50,000 pelancong luar mengunjungi bandaraya itu, iaitu peningkatan 10 kali sejak sekatan perjalanan akibat pandemik COVID-19 ditamatkan. Kita punya respons saya nampak bertambah baik. Untuk makluman, saya dimaklumkan untuk tahun sudah kita punya airport mendapat kehadiran paling tinggi dalam sejarah. So juga airport kita tahun ini juga ada peningkatan dan juga kehadiran occupancy rate untuk hotel juga meningkat dan juga pengangkutan yang masuk ke Ipoh sama ada udara dan juga kereta api juga meningkat. Semuanya melebihi 80%. Dan ini menunjukkan satu petanda yang baik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri mesyuarat serantau dan pembentangan promosi bersama pelancongan Jawatan Kuasa Eksekutif Bandaraya Asia Pasifik TPO ke-40 di Ipoh yang turut dihadiri Setiausaha Agong TPO Wok Yong Ha. Bandaraya Ipoh kali ini dipilih menjadi tuan rumah bagi penganjuran mesyuarat Jawatan Kuasa Eksekutif ke-40 Tourism Promotion Organisation TPO 2023. Menerusi penganjurannya, seramai 40 orang delegasi dari dalam dan luar negara menyertainya. Menurut Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin, TPO menjadi platform terbaik dalam mempromosikan Ipoh kepersada antarabangsa sekaligus dapat menggalakkan pelancong ke bandaraya ini. Dan kita berharapkan dengan adanya program macam ini, supaya Ipoh bukan saja terkenal sebagai pusat pelancongan tempatan atau domestic tourism, kita juga nak bawa Ipoh ke sebagai bandaraya yang boleh ke arah international tourism. Menggalakkan lebih ramai pelancong antarabangsa datang ke bandaraya Ipoh. Itu tujuan dan matlamatnya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri mesyuarat serantau dan pembentangan promosi bersama pelancongan Jawatan Kuasa Eksekutif Bandaraya Asia Pasifik TPO ke-40 di Ipoh. Sementara itu, Setiausaha Agong TPO Wok Yong Ha berkata pemilihan Ipoh sebagai lokasi penganjuran kali ini sebagai penghargaan terhadap komitmen yang diberikan oleh Bandaraya Ipoh dalam TPO. There are too many regions, but on top of everything, the
Ipoh City is the founding member of TPO, International Organizations. And since its inception, the city of Ipoh has been very active and very supportive all the activities done by TPO organizations. So I'm really happy to come and visit Ipoh, one of the founding members of TPO, and this Ipoh City has been really instrumental in supporting all the activities of TPO so far. So that's why we were happy to choose the Ipoh as a venue for TPO meeting. Antara wakil bandaraya yang menghadiri mesyuarat jawatan kuasa eksekutif termasuk Busan, Korea Selatan, Sanya China, Ho Chi Minh City Vietnam serta Taiping dan Ipoh. Sebagai info tambahan, keahlian TPO adalah terdiri dari 136 bandaraya dari 16 buah negara di rantau Asia Pasifik. Majlis Bandaraya Ipoh MBI mengambil pendekatan mengubah waktu kutipan sampah serta kerja-kerja pembersihan ketika negara sedang berdepan cuaca panas ketika ini. Namun, perubahan waktu itu bagaimanapun tidak akan menjejaskan kerja-kerja pembersihan seperti yang dijadualkan seperti sebelumnya. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, tindakan itu wajar bagi mengelakkan sebarang risiko strok haba kepada para petugas pembersihan yang berdepan cuaca panas sehingga melebihi 35 darjah Celsius seperti dilaporkan sebelum ini. Kita buat biasa macam itulah waktu pagi. Lepas pukul pagi tu kalau tengah hari terpanas kita rehat dulu. Lepas tu kalau ada ni kita sambung petang atau malam. Kalau pagi pukul apa tu Kita mula kalau saya tu pukul 7. 7 pagi. Tapi kalau kita keluar daripada stesen tu pukul 6 lepas tu. Maksudnya 6 pagi dah pegang lah. Dah tu kan? Nak sampai pukul kalau dalam keadaan sekarang? Sekarang ni sampai pukul 11. 11 pagi. Kalau malam biasanya pukul berapa? Kita malam biasa kalau kita start OT ni pukul 4 petang. 4 petang Sampai habis lah. Sampai habis musim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat MBI di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi turut memberitahu setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan mengenai kaki tangan pembersihan MBI yang mengalami strok haba. Lebih 6,000 warga kerja Majlis Bandaraya Ipoh MBI bersama keluarga hadir memeriahkan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat MBI. Program yang berlangsung di Stadium Indra Mulia itu diserikan dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya persembahan hiburan, cabutan bertuah dan jamuan raya. Acara yang bermula pada pukul 2 petang itu turut dihadiri Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin dan Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Kemeriahan program tahun ini turut dirasai dengan kehadiran delegasi Tourism Promotion Organisation TPO yang terdiri dari wakil bandar raya termasuk Korea Selatan, China, Vietnam dan Indonesia. Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat MBI yang diadakan setiap tahun itu memberi ruang dan peluang kepada anggota bermaaf-maafan selain dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara jabatan, unit dan bahagian di MBI. Sambutan Aidilfitri tahun ini amat bermakna buat anak-anak yatim dari Pertubuhan Baitul Aini dan Pusat Jagaan Al Yasin Ipoh apabila mereka disantuni dalam majlis jamuan Hari Raya yang diadakan baru-baru ini. Program anjuran Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan kerjasama Kafe La La Land itu dilaksanakan menerusi program MBI Prihatin. Seramai 90 anak yatim termasuk anak anggota MBI diraikan dalam program berkenaan. Selain disajikan dengan pelbagai juada Hari Raya, kesemua mereka yang terlibat turut menerima sumbangan duit raya. Sumbangan disampaikan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin. Hadir sama pada program berkenaan pemilik Kafe La La Land, Joseph Choi. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-9. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.